Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita akan masuk kepada pembelajaran baru dalam asas sains komputer tingkatan 1, iaitu di mana kita hari ini kita akan mempelajari dua topik, iaitu yang pertama adalah mengesan ralat yang terdapat dalam pseudocode dan cat takdir. Baiklah, apa itu ralat? Ralat sistem. Ralat adalah satu kesilapan atau kesalahan yang berlaku dalam proses pembangunan. Okey, ini boleh berlaku apabila kita membangunkan sebuah sistem maupun aplikasi untuk kegunaan orang ramai. Ralat juga boleh menyampaikan atau cara mengeluarkan output yang tidak dijangka, seperti tidak berhenti ataupun ia berulang-ulang secara terus-menerus tanpa henti. Itu adalah ralat. Di mana kita terdapat tiga jenis ralat yang kita tahu. Yang pertama iaitu kita mempunyai ralat sintek, yang kedua ralat masa larian dan ralat logik. Itu di mana kita lihat satu persatu, iaitu ralat sintek merujuk kepada kesilapan dalam bahasa pengaturcaraan dan ia dipaparkan dalam bentuk message. Okey, manakala ralat masa larian pula merujuk kepada aturcara apabila aturcara itu mati secara tiba-tiba yang disebabkan oleh memori, mungkin disebabkan memori itu tidak mencukupi ataupun disebabkan oleh jangkitan virus. Yang ketiga adalah ralat logik, iaitu di mana output yang tidak diingini berlaku. Seperti ini mungkin disebabkan kesilapan semasa kita membina algoritma, iaitu dan ini tidak akan memunculkan message, paparan atau menunjukkan ia satu error. Okey, terdapat dua teknik yang kita mengesan ralat. Yang pertama adalah teknik semakan meja dan teknik semakan nangka. Di mana kedua-dua teknik ini kita akan menggunakan untuk mengesan ralat. Okey, teknik semakan meja pula kita melaksanakan ia secara manual dan kita hanya menggunakan pen dan kertas untuk mencatat keputusan. Kita juga perlu menggunakan satu sampel data input untuk mengikuti langkah-langkah algoritma yang telah kita bina. Output akan kita bandingkan dengan apa yang kita hendak jangka. Okey, sebagai contoh, kita hendak membuat satu sistem iaitu di mana sistem akan berhenti apabila ia mencapai angka 10. Tetapi apabila kita membuat teknik semakan meja, kita akan tengoklah sama ada input kita tu betul, output kita tu betul atau tidak dengan apa yang kita mahu. Okey, itu adalah teknik semakan meja. Sama juga dengan teknik langkah demi langkah, ia juga merupakan satu teknik manual. Tetapi kali ini kita tidak menggunakan sampel data, tetapi kita akan memasukkan dalam sampel yang banyak secara berseluruhan. Okey, baiklah kita sambung. Itu saja untuk teknik dalam pengesaran ralat. Kita sambung pula kepada teknik penghasilan pseudocode. Bagaimana kita nak menghasilkan pseudocode dan cetak alir dan bagi algoritma yang melibatkan struktur kawalan gabungan ataupun pilihan. Okey, cikgu tidak akan menyentuh bagaimana, tapi cikgu akan menerangkan langkah demi langkah bagaimana kita hendak menghasilkan cetak alir ataupun satu algoritma. Iaitu kita terdapat 6 langkah. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah. Yang kedua adalah menentukan data yang hendak digunakan. Yang ketiga adalah menentukan proses tugasan yang perlu dilaksanakan. Yang keempat adalah menentukan output yang diingini. Yang kelima adalah mereka bentuk algoritma. Dan yang terakhir adalah menulis pseudocode ataupun melukis cetak alir. Okey, baiklah kita lihat sebagai contoh di sini. Kita hendak sebagai contoh yang terdapat di sini di mana kita hendak membina satu algoritma yang memaparkan harga minyak petrol. Okey, itu adalah situasi apabila daripada 1 sehingga 100 liter. Okey, kita hendak melihat paparan dia bagaimana apabila algoritma itu hendak dipaparkan. Kita hendak membinakan satu algoritma yang memaparkan harga minyak petrol dari harga 1 liter sehingga 100 liter.
sekarang kita lihat pada langkah yang pertama, iaitu mengenal pasti masalah. Masalah yang di sini adalah kita hendak memaparkan harga minyak petrol yang daripada 1 liter sehingga 100 apabila diberikan harga sedikit. Kita telah bagi harga dia, tapi kita hendak tahu berapa harga tersebut. Sebagai contoh, kita hendak tahulah apabila harga 10 liter tu berapa harga dia. Okey, yang kedua adalah kita menentukan data yang diperlukan. Okey, data yang kita hendak perlukan dalam situasi ini adalah harga minyak seliter. Berapa harga minyak petrol tu dalam 1 liter. Yang ketiga adalah proses. Proses apa yang terlibat, iaitu dalam proses ni kita hendak masuklah kirakan harga minyak petrol daripada 1 sehingga 100 liter. Yang keempat melibatkan output. Okey, output paparan harga minyak petrol. Okey, seperti yang kita telah tahu, contoh harga 1 liter adalah RM1.50. Okey. Apabila kita hendak menentukan dia, contoh kita sudah jangka harga dia apabila 10 liter adalah RM15. Okey, maka paparan yang output yang kita jangka adalah 10 liter bersamaan dengan RM15. Jadi output yang kita buat pun hendaklah tentu adalah bersama dengan 10 liter bersama dengan RM15. Okey. Langkah yang kelima adalah kita mereka bentuk algoritma. Okey, ini adalah contoh yang kita bentuk. Okey, setkan kualiti, tambah harga kualiti. Lepas tu kita sudah masukkan formula ke dalam. Barulah langkah terakhir, iaitu kita menulis pseudocode ataupun kita pseudocode untuk mewakili algoritma. Sama ada kita menulis pseudocode ataupun catalir. Okey, ini adalah contoh sebelah kiri sini. Kita boleh lihat ini adalah contoh catalir. Kita tulis catalir. Dan sebelah kiri sini kita boleh lihat pseudocode, iaitu dalam bentuk perkataan. Dan ini, okay. Sekian, terima kasih.